wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati imam kita. Mana pergi imam kita? Saya silakan Tuan Bilal, pengurusi surau, datang kuasa sidang jamaah muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita banyakkan puji bersyukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini, dan kita mengambil sedikit masa lah sebelum kita beredar daripada surau kita dengan lebih kurang tazkirah ringkas 10 ke 15 minit atau lebih sikit. Dalam satu hadis kursi, tentang perempuan, dalam satu hadis kursi, hadis ini terdapat dalam kitab hadis kursi. Di mana satu kitab namanya kitab hadis kursi, di mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, kan? Ketika Allah Taala menciptakan langit dan bumi, maka bumi dalam keadaan bergegar ataupun goyanglah. Apabila dapati bumi bergegar ataupun goyang, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan gunung Kanang. Bila diciptakan gunung Kanang, maka bumi pun dalam keadaan tetap dan berhenti daripada bergoyang. Lalu para malaikat takjub dengan kejadian tadi. Lalu para malaikat pun tanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, ada tak sesuatu yang kau ciptakan lebih hebat daripada gunung? Maka Allah Ta'ala kata ada, iaitulah besi. Jadi Allah Ta'ala mencipta besi, yang mana besi ini lebih kuat daripada gunung Kanang. Kemudian para malaikat tanyalah kepada Allah Ta'ala, ada tak lebih kuat daripada besi? Maka Allah Ta'ala kata ada, lebih kuat daripada besi, iaitulah api. Kemudian Allah Ta'ala, para malaikat tanya kepada Allah Ta'ala, apakah lebih hebat daripada api? Yang lebih hebat daripada api iaitulah air. Kemudian ada tak lebih hebat daripada air? Ada lagi lebih hebat daripada air, iaitulah angin. Kemudian ada tak yang lebih hebat daripada angin? Ya Allah, malaikat ni suka tanya kan, ada tak lebih hebat daripada angin? Maka Allah Ta'ala kata ada, iaitulah seseorang yang bersedekah dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan. Jadi hadis ini nak beritahu kepada kita bahawa tentang kelebihan bersedekah, dan sebaik-baik sedekah itu ialah menggunakan tangan kanan, ataupun lebih sesuai maknanya orang tak tahulah apa yang kita sedekahkan itu. Cuma sedekah ada dua jenis. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib ialah contohnya fitrah, bayar zakat, kan? Keperluan zakat emas dan perak, zakat apa lagi, tanaman, zakat binatang ternakan dan sebagainya. Untuk dalam bab pemegang zakat ni, zakat perniagaan, maka lebih sesuailah kita tunjukkanlah bahawa kita dah bayar zakat supaya jangan timbul fitrah, kan? Apalagi kalau macam syarikat-syarikat gergasi, syarikat-syarikat yang besar, dan tentu mereka nak supaya benda itu dipublishkan kepada umum, kan, bahawa mereka telah pun menunaikan kewajipan berkenaan pembayaran zakat. Dan Allah Ta'ala sebut pun dalam Quran, dia kata aqimus salat wa atuz zakat, dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Cuma bagi sedekah-sedekah yang sunat, maka digalakkan kita tak perlulah kita tunjukkan kepada orang lain, just kita letaklah situ hamba Allah. Apalagi kalau kita sedekah tak banyak, RM5 je sedekah, RM1 RM1 ke RM1 ke, tapi memanglah duit juga kan. Tapi jumlahnya memanglah sedikit, tak banyak. Yang penting ikhlas kepada Allah Ta'ala.
Dan benda yang kita sedekah jumlah sikit ni biasanya kita tak tunjukkan ke orang lah gitu. Kalau sedekah banyak ni biasa orang publishkan kepada ramai dan sebagainya, dengan tujuan supaya orang lain pun ikut sama lah bersedekah. Kalau niat begitu tak apa. Tapi kalau hanya semata-mata memberi sedekah, memberi sumbangan, nakkan supaya orang cenderung kepada kita, cenderung kepada syarikat kita, cenderung kepada organisasi kita dan sebagainya, maka ni niat dia tak betul lah. Tak betul lah niat tu, maka kenalah perbaiki akan niat tersebut. Berkenaan dengan sedekah, menggunakan tangan kanan, sehingga kan tangan kiri yang tidak tahu. Memang ada disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, 7 golongan yang mendapat nama Allah Ta'ala yang tiada naungan melainkan nama Allah Ta'ala. Ada 7 golongan yang mendapat nama Allah Ta'ala, tak ada naungan melainkan nama Allah Ta'ala akhirat esok. Yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun nasya'an fi ibadati rabbih, kan, hamba atau lelaki ataupun pemuda yang banyak habiskan masanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab riwayat dia kata syabun. Syabun ni pemuda lah. Ada yang menyatakan rajulun. Kalau rajulun ni tak kira lah tua atau pemuda, rijal ni lelaki. Tapi kalau katakan syabun ini lebih kepada pemuda. Kerana pemuda biasanya lebih suka enjoy, tak nak datang ke surau, tak nak masjid dan sebagainya. Tapi kalau dalam bab hiburan ke, bersukan ke sebagainya, tengoklah pemuda kan. Dan nak tahu pemuda ni biasanya bersukan, buat sukan, ramailah pemuda. Macam tu. Karaoke, ramailah pemuda kan. Ada bab hiburan nyanyi dan sebagainya, ramailah pemuda. Tapi kalau dalam bab tazkirah, ceramah dan sebagainya, tak ramai pemuda, ramai orang tua. Jadi tuan-tuan rasalah ditonton tua atau muda. Ada yang dia rasakan, ada yang dia tua tapi rasa dia muda. Kan, rasa dia tua tapi rasa muda, tuan. Muda selalu, tuan, insya-Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Nabi SAW sabda, dia kata rajulun qalbuhu ma'alikun bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa tersangkut dan terpaut ke masjid. Tersangkut dan terpaut ke masjid, bukan ke wanita. Banyak adalah lelaki ini hatinya tersangkut dan terpaut kepada perempuan. Yang perempuan pula terpaut pada lelaki. Macam tu. Tapi yang kena kena itu ialah lelaki yang hatinya tersangkut dan terpaut ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala. Mana setiap kali dia datang ke masjid, dia balik, kemudian hatinya akan nak lagi datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa taraka alaihi. 2 orang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Dua orang lelaki bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kemudian yang kelima, kan, rajulun iza da'athu imra'atin zatu mansabin wa jamalin ila nasiha faqalu inni akhafallah rabbul alamin. Lelaki yang dirayu oleh perempuan yang cantik, perempuan yang cantik lawa, kan, cun melecun, berharta pula kan, duit banyak, untuk mengajak dia melakukan benda yang tak elok lah, berzina kan, gitu kan. Maka dia berkata inni akhafallahu rabbul alamin, semuanya aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Jadi kemudian yang keenam, kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Lelaki yang sedekah menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan tadi. Sebab dia sedekah tu sembunyi kalau tangan kiri. Kalau lelaki tak banyak masuk dapat kiri, banyak pun tangan kiri tak apa. Tapi kalau seandainya duit banyak, duit besar, kena kiri kanan nak kena pegang kan itu. Nak masuk ke peti itu banyak benar duit kan. Betul.
Dan yang ketujuh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang ketujuh, golongan ketujuh, kan, rajulun zakarallahu kulliyan fafadat ainahu. Lelaki yang berzikir, kan, kepada Allah Taala pada malam hari, munajat Allah Taala pada malam hari, tuan, dan dia menangis mengisapi dosa dan kesalahan lepas, kan, dalam keadaan tersembunyi. Zakarallahu kulliyan fafadat ainahu, maka menitislah air matanya di atas dosa dan kesalahannya telah berlalu. Masya-Allah. Itulah 7 golongan lah. Hadis ni kita kena ingat, tuan, kerana kita lelaki. Kerana hadis itu ditujukan pada lelaki, dia tak sebut perempuan itu. Lelaki pertama, lelaki kedua, lelaki ketiga, keempat, kelima. Tak? Kenapa dia perempuan? Kenapa dia perempuan tu? Itu perempuan menyeru dia, perempuan merayu dia. Tadi yang kelima, lelaki apabila diseru ataupun dirayu, kan, digoda, jelas. Digoda tak? Gitu. So abang Abdullah jangan tergoda pula. Betul tak? Kalau saya dirayu kan. Dirayu dia pun baca telah. Untuk mengajak pendengar telah, maka dia kata inni akhafullah rabbul alamin. Sebenarnya aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta kejadian akal dan nafsu, maka Allah Ta'ala pun berdialoglah dengan dua tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan akal. Bila Allah Ta'ala telah menciptakan akal, maka Allah Ta'ala berkata kepada akal, wahai akal, menghadaplah kepadaku. Maka akal pun menghadaplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, kepada akal, wahai akal, siapakah diriku? Kata Allah, wahai akal, siapakah diriku? Maka jawapan akal ialah, engkau ialah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Kemudian Allah Ta'ala kata pada akal, beredarlah kamu daripada sini. Kemudian kali kedua Allah Ta'ala panggil akal sekali lagi, wahai akal, kemarilah engkau. Maka akal pun datanglah kemari, datanglah menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selepas itu Allah Ta'ala pun tanya pada akal, wahai akal, siapakah diriku? Maka akal kata, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Masya Allah, tuan. Itu kejadian akal. Akal ni mudah patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan nafsu pula. Bila Allah Ta'ala dah ciptakan nafsu, maka Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, datanglah kembali pada kau. Nafsu wadah je, kan, dia diam diri macam tu, dia tak layan tu, wadah, buat bangang gitu kan. Itu nafsu, kan. Kemudian Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Apa jawapan nafsu tu, kan? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu jawapannya. Ana wa anta gitu, kan. Aku, engkau, engkau gitu. Masya-Allah. Maka disebabkan oleh nafsu tadi enggan mematuhi apa yang Allah Ta'ala kata pada dia, maka Allah Ta'ala perintahkan nafsu tu dibawa masuk ke neraka, kan, diseksa dalam neraka selama, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun diseksa dalam neraka. Setelah diseksa dalam neraka, dikeluarkan nafsu daripada neraka. Lalu Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Nafsu macam tu juga, buat bangang je tu, buat dek je nafsu, degilah gitu. Kemudian Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Maka nafsu kata, engkau, aku. Macam tu. Engkau lah, aku lah. Mana? Dia tak patuh lah. Kan? Perintah Allah Ta'ala tadi. Maka akhirnya Allah Ta'ala perintahkan pada nafsu, dibawa masuk ke neraka semula. Dibawa masuk dalam neraka dan diseksa dalam neraka dalam keadaan kelaparan. Selama, ada yang menyatakan 100 tahun, ada yang menyatakan 1000 tahun. Kan? Dimasuk dalam neraka dalam keadaan tidak dibagi apa sebarang makanan. Macam tu. Kan ada penghuni neraka pun ada makanan juga. Ada satu rakyat kan. Yang ini tak ada makan langsung. Ini disebut tentang kisah ni, tuan.
oleh Abu Lais As-Sakandi dalam kitab Tambihul Ghafilin. Kitab Tambihul Ghafilin disebut cerita ni tu kan. Insya-Allah. Kemudian setelah diseksa dalam neraka dalam keadaan al-ju', ju' ni lapar. Jim waw ain ju' ni lapar. Kalau jud ni mana pemurah. Jim waw dal ni pemurah. Kalau ju' ni lapar. Jadi diseksa dalam neraka dalam keadaan lapar tadi selama 100 tahun. Ada yang nyatakan 1000 tahun. Selepas tu dikeluarkan semula. Dia dah keluarkan semula. Maka Allah Ta'ala kata pada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Maka nafsu pun menghadaplah, barulah menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tanya pada nafsu, wahai nafsu, siapakah diriku? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Nampak? Itulah dogi sampai tu. Sebab nafsu ni susah. Susah kita nak pujuk, susah nak lentur dan sebagainya. Tapi nafsu ni pula tak boleh dibuang pula. Kalau nafsu buang macam mana? Makan pun tak selera. Kan? Doket dengan rumah pun tak selera. Susah. Itu. Rumah dah siap berhias cantik-cantik pakai minyak wangi semua kan? Tak selera, betul tak? Sebab apa? Nafsu tak ada. Cuba kalau binatang tu tak ada nafsu, dikasihkan, dikembirikan, kan binatang kan? Binatang kan dikasihkan, dikembirikan dan sebagainya kan? Macam tu. Tengok, ada tak dia layan dengan kata kucing betina ke tak ada? Kalau kucing dah dikembirikan. Kambing katanya dikembirikan. Ada tak dia layan dengan kambing betina? Tak ada, kita roti dah. Kan? Kerana nafsu dia tak ada. Dah dibuat nafsu. Sebab nafsu ni pun penting juga kehidupan. Tapi nafsu kenalah dididik, dilentur, dipelihara, dijaga kan. Diasuh dan sebagainya supaya jangan mengajak kita buat benda yang tak elok. Supaya dia mengajak kita banyak benda-benda yang dielokkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Itu saja tentang perkongsian kita pada malam. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ini insya-Allah sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita, pemahaman kita dalam konteks Islam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.